Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, ada satu kejutan baru-baru ini terhadap kepimpinan Kerajaan Perpaduan. Sebelum saya kongsikan berita ini, saya nak tanya dulu. Sekiranya kita diberikan peluang ataupun diberikan satu pilihan untuk mengundi, tak kisahlah manual kah undiannya ataupun mungkin undian secara online kah. Anda rasa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim hari ini layak untuk mendapat grade berapa? Daripada scale grade A sehingga grade D. Anda boleh memilih. Sekiranya kalau seluruh Malaysia membuat undian ini, rasa-rasanya Anwar boleh dapat markah berapa? Adakah majoriti akan memilih A ataupun B ataupun C dan juga mungkin juga markah D. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, markah D tamparan yang memalukan Anwar. Bertarik 20 November, Perdana Menteri pagi ini tiba di tanah air setelah melakukan lawatan rasmi ke beberapa negara, Mesir, Arab Saudi, Peru, dan terakhir Brazil. Dilaporkan beratus orang menyambut kepulangannya di KLIA pagi tadi. Di sebalik lawatannya ke luar negara, kali ini lebih diselimuti kontroversi berkaitan wawancaranya dengan CNN berkaitan Israel. Berikutan kontroversi itu, mengadakan sambutan kepulangan Anwar adalah bertujuan untuk menggambarkan beliau sebagai hero negara atas beberapa pencapaian dalam lawatan tersebut. Tetapi sambutan kepulangan Anwar berdasarkan gambar dan video yang didapati di media sosial, ia nampaknya tidaklah semeriah dan seramai mana yang selayaknya untuk menyambut kepulangan seorang hero. Lain kali kalau nak sambut kepulangan seorang hero, buatlah betul-betul dan angkutlah ramai-ramai orang. Bukankah PKR sekarang sudah jadi kerajaan? Takkan tak reti-reti. Tetapi apa yang lebih mengaibkan selain sambutan ala-ala yang saja yang mampu diserlakan, kepulangan Anwar kali ini coba digambarkan sebagai kepulangan seorang hero turut dimalukan oleh Bersih yang sehari sebelum kepulangannya telah membentangkan laporan prestasi kerajaan Madani sejak 2 tahun lalu dengan hanya memberi markah D. Pemberian markah D atau spesifiknya 45.8% daripada kerajaan Madani oleh Bersih boleh dianggap sebagai tamparan yang tepat ke pipi Anwar. Kalau diumpamakan dalam banyak peperiksaan sekolah, perolehan D itu boleh ditafsirkan sebagai markah cukup makan. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati semua, tuan-tuan dan puan, adakah Anwar letak jawatan selepas mendapat markah D? Adakah kerajaan PHBN digulingkan? Tidak, jawabannya adalah tidak. Sehingga hari ini Anwar Ibrahim masih menjadi Perdana Menteri, dan saya percaya lebih banyak lagi berita yang baik kita akan terima di bawah pimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Mungkin kepimpinan pembangkang, kepimpinan yang cuba memusuhi Anwar Ibrahim mulai memalukan Anwar kerana telah mendapat markah D. Tapi saya rasa tidak relevan untuk kita terus mengecam Perdana Menteri. Kita tunggulah, kita tunggu. Lagipun Anwar baru separuh jalan, belum lagi baru 2 tahun. Kita tunggulah tahun depan dan sehingga habis penggal, barulah boleh kita simpulkan Anwar hebat ataupun tidak. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah, kalaulah di dalam skandal rasuah ini melibatkan nama-nama besar kepimpinan
politik kerajaan negeri Sabah yang melibatkan ahli-ahli terbesar, ADUN, Parlimen, YB di dalam kepimpinan tertinggi kerajaan negeri Sabah GRS. Adakah akan ada kesan yang buruk terhadap kepimpinan yang diketuai oleh Ketua Menteri Sabah hari ini, Haji G. Noor? Berkaitan dengan ini, bagaimana pula dengan pandangan sesetengah orang? Ini adalah konspirasi politik untuk menjatuhkan Haji G. Noor. Tuan-tuan dan puan, akhirnya ini berbalik kepada satu persoalan yang paling utama, yaitu adakah DUN Sabah akan bubar lebih awal? Perkongsian daripada Shahabuddin bertarik 18 November. Haji G bubar DUN Sabah lebih awal. Dakwaan rasuah melibatkan beberapa ADUN di Sabah terus menjadi isu hangat, malah semakin hari semakin menghangat. Selain beberapa ADUN, nama Ketua Menteri Haji G. Noor juga turut dikaitkan sama dengan perlakuan rasuah itu. Di samping rakaman audio yang didedahkan oleh seorang pemberi maklumat sudah bertebaran di media sosial, SPRM sendiri sudah memulakan langkah melakukan siasatan. Sehingga ini dilaporkan seramai 5 ADUN Sabah sudah diambil keterangan. Beberapa pemimpin UMNO kemudiannya tampil mendesak agar siasatan menyeluruh dilakukan SPRM dalam isu berkenaan. Maksud menyeluruh itu tentulah selain ADUN-ADUN yang harus disiasat, pemberi maklumat yang sebelum ini memohon perlindungan sebagai saksi, serta Haji G sendiri mestilah juga disiasat sama. Jika tidak disiasat semua mereka itu, tidaklah menyeluruh namanya. Berdepan perkembangan ini, Haji G menggesa GRS agar meningkatkan usaha melawan fitnah. Apa yang saya maksudkan ialah taktik kotor pembangkang serta konco-konco mereka yang bersekongkol ingin menjatuhkan kerajaan GRSPH plus melalui sebaran fitnah, pelbagai tuduhan dan pembohongan terhadap kerajaan negeri dan kepimpinan parti. Inilah cabaran semasa yang wajib kita perangi habis-habisan, kerana ia boleh meracuni pemikiran rakyat untuk membenci kerajaan dan kepimpinan parti. Haji G menegaskan demikian susulan kenyataan bekas CEO Sabah Mineral Management SMM, John T. Enggihon, mendakwa beliau memiliki bukti bahawa Ketua Menteri Sabah menyalahgunakan kuasa. Pokoknya, politik Sabah tidak akan aman sehingga tarik PRN diadakan. Apalagi Haji G sendiri sedar isu rasuah ini ditafsirkannya hanya bertujuan untuk menggugat kerajaan negeri pimpinannya menjelang PRN akan datang. Dengan itu, Haji G pastinya sekarang ini paling tertekan dengan isu rasuah yang timbul secara tiba-tiba ini. Tetapi jika isu rasuah ini berterusan menjadi percakapan dan hari demi hari makin banyak perkara mengejutkan berlaku, mampukah beliau bertahan? Lalu, sebagai jalan pintas untuk mengekalkan kuasa dan mengelakkan keadaan bertambah buruk, apakah mungkin Haji G akan membubarkan DUN Sabah lebih awal? Apakah PRN Sabah diadakan sebelum berakhir tahun 2024 atau barangkali seawal Januari 2025? Para saudara, sebelum ini CM Sabah telah membuat pengumuman bahawa tarik PRN adalah pada Oktober 2025. Tapi bagaimana pula dengan ulasan Shahabuddin Husin ini? Saudara-saudara, kalau benarlah Ketua Menteri Sabah terlibat dengan kes mahkamah, kalaulah rasuah ini melibatkan nama beliau dan beliau akan terlibat dengan kes mahkamah, adakah beliau masih layak untuk memegang jawatan itu? Ataupun mungkin lebih teruk, mana-mana ahli politik yang terlibat di dalam isu skandal rasuah ini akan ditangkap? Apa komen Anda?